Hai, Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa. Okey, menu Kak Long hari ini ialah nasi biryani gam ayam. Jom Kak Long kongsikan resepinya. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button bell. Jom kita tengok bahan-bahannya. 10 ulas bawang putih, 2 inci halia, 1/2 bawang besar. Semuanya kita hiris. Tomato 2 biji. Kak Long pakai saiz besar. Kalau korang punya kecil, pakai 3, okey? Rempah biryani, 4 sudu besar. Apa-apa brand pun tak apa. 4 sekawan. Semuanya Kak Long letak 2-2 kecuali kulit kayu manis. Daun pudina, daun ketumbar dan daun sup. Semuanya korang potong kecil-kecil kecuali daun pudina. Serbuk cili 1 sudu. Sekarang Kak Long menumis menggunakan pelantar. Kalau korang ada minyak sapi, boleh guna yang tu. Berwarna kuning, kalau korang ada zafron, boleh pakai yang tu. Okey, Kak Long tak ada. Dan akhir sekali, seekor ayam. Semua ni bahan-bahan untuk kita masak nasi nanti. Kalau korang pakai beras basmati, jangan lupa rendam dulu. Nisbah beras basmati, 1 cawan beras bersamaan 1 suku air. Kalau korang pakai beras biasa, sukat je macam biasa. Okey? Jom kita masak. Okey? Panaskan periuk, kemudian masukkan 2 sudu besar pelantar. Api dia kena perlahan tau sebab pelantar mudah hangit. Okey, bila pelantar dah cair, masukkan 4 sekawan. Okey, korang tumis je sekejap. Masukkan bahan-bahan yang telah kita hiris tadi. Okey, masukkan ke semuanya. Tumis sehingga naik bau. Allah, tercampak senduk Kak Long. Okey, tak apa. Korang masukkan tomato. Okey, tomato ni kalau lagi banyak lagi best. Kacau sehingga dia sedikit keluar air macam tu. Masukkan rempah biryani. Okey, masa ni bau dia dah ada dah. Bila dah kering macam tu, korang masukkan sedikit je air. Okey, kacau dia. Pastikan bawah tu tak hangit tau. Masukkan serbuk cili. Okey, dah nampak macam paste tu kan? Okey, korang kacau. Masukkan air untuk kita bagi larut bahan-bahan tadi. Okey, supaya dia tak berketul. Masa ni korang korek-korek tepi bawah-bawah tu supaya dia tak bergerak. Kita masukkan ke semua ayam tadi. Okey, lepas ni kita nak masakkan ayam ni. Korang kacau, gaulkan bahan-bahan tadi berselupat dekat ayam tu. Biar semuanya terkena paste tadi. Okey, kacau macam ni. Masukkan air. Kalau masukkan dekat nak 1 cawan dah macam tu sebab kita nak masakkan ayam tu. Okey, korang kacau. Bagi dia larut. Lepas tu korang kuat-kuatkan dia macam ni bagi ruang. Lepas ni kita nak remehkan dia sehingga masak. Okey, kita tutup. Okey, lepas 10 minit korang buka. Tengok air ayam pun dah keluar. Korang kacau dulu supaya tak ada yang berkerak dekat bawah tu. Okey, masa korang tutup tadi untuk renehkan ayam tu, korang guna api yang perlahan tau, nanti hangit. Okey, masukkan beras yang telah kita tapis. Okey, korang kacau-kacau je macam tu, sikit. Macam ni, lepas ni kita dah boleh letak lemon. Sebenarnya Kak Long lupa nak tunjuk lemon ni tadi. Okey, sikit je perahkan dia. Kalau korang ada tairu ataupun yogurt, boleh pakai yang tu, okey. Kacau bagi dia sebati. Lepas ni korang masukkan air ikut sukatan beras masing-masing. Okey, korang kacau sehingga bahan tumis tadi dia larut, tak ada yang berketul. Pastikan korang kacau sehingga bawah tau. Supaya Kak Long takut korang punya berkerak pula kat bawah tu nanti. Okey, dah macam ni. Korang perasakan dengan sedikit garam. Garam ni biar dia berasa sikit lah. Bulan puasa ni tak boleh nak rasa. Korang agak-agak je lah. Kalau tawar tak sedap tau. Okey, kacau. Macam kita nak masak nasi air dia tu. Kan? Semua bahan-bahan tadi larut. Okey, lepas ni dah kita boleh masukkan dalam rice cooker. Okey, masak seperti biasa. Okey, ni bahan-bahan untuk kari ayam. 2 biji bawang kecil, 2-3 hiris halia, 2 ulas bawang putih, bunga lawang, buah pelaga, bunga cengkeh dan daun kari. Okey, ni bahan-bahan untuk kita tumis. Sekejap lagi. Yang tu korang hirislah. Okey, 2 biji bawang kecil, 1 inci halia, 2 ulas bawang putih, sedikit tomato. Yang ni bahan-bahan untuk kita blend. Seketul 2 dada ayam macam tu, rempah kari ayam dan serbuk cili.
kita blend dulu bahan-bahan tadi, bawang putih, bawang kecil, halia dan tomato. Yang ni korang blend sampai hancur. Sebelum mula masak kari, korang cek dulu nasi, okey? Kacau sekali lalu je. Sebab beras basmati kena kacau waktu dia masih lagi berair sebab takut beras dia patah. Okey? Kemudian tutup semula. Panaskan minyak. Ni kita nak masak kari. Bila minyak dah panas, masukkan bahan-bahan yang telah kita hiris tadi. Okey, kacau sehingga dia naik bau, kemudian masukkan bahan yang telah kita blend. Okey, korang tumis sehingga dia kekuningan. Sementara tu, jom kita tengok nasi. Kalau dah kering, kita boleh titiskan pewarna. Okey, dah kering, kita titiskan pewarna. Kalau korang ada zafron, korang pakai yang tu tau. Kak Long tak ada. Okey. Kemudian kita masukkan daun sop, daun ketumbar dan daun pudina tadi. Tak perlu kacau nasi tau, tabur je atas tu. Okey, kemudian korang tutup semula, biarkan daun tu layu sehingga mengeluarkan bau. Okey. Okey, bahan tumis kita tadi pun dah naik minyak macam ni. Lepas tu masukkan sedikit air. Ni Kak Long nak bagi tahu. Daun dekat nasi tadi tak perlu lama-lama. Kita dah boleh kuat-kuatkan dia, okey? Nanti korang gembur-gemburkan nasi ikut tepi-tepi tu je. Sebab tak nak nasi tu patah-patah. Kalau patah, dah tak cantik. Okey, korang buat teknik ni. Last sekali, Kak Long masukkan telur rebus. Telur rebus ni, Kak Long dah siap rebus dah tadi. Kalau korang tak nak pun tak apa. Okey? Dah siap nasi kita. Nasi tadi pun dah settle. Sekarang jom siapkan kari. Bila dah naik minyak macam ni, masukkan rempah kari dan serbuk cili tadi, okey? Kalau korang nak pedas, letaklah lebih sikit. Okey, tumis kejap, kemudian masukkan ayam. Okey. Korang sebatikan dengan bahan tumisan kita tadi. Okey, kacau. Masukkan sedikit air, okey? Tu untuk bagi ayam tu betul-betul masak, okey? Korang kacau. Bila ayam dah masak, lepas ni dah boleh letak kuah. Okey, Kak Long masukkan dalam 1,5 cawan macam tu. Nanti korang bajet-bajetlah kuah korang banyak mana nak, okey? Kacau. Jangan lupa perasakan dengan sedikit garam. Bila dah menggegak macam tu, dah siap kari kita. Okey, padamkan api. Okey, seterusnya kita masak dalca pula. Okey, bahan-bahan untuk dalca, 1 sudu kecil biji sawi, 2 ulas bawang putih, sedikit halia yang dah kita tumbuk. Okey, sebiji bawang kecil yang dah dihiris, 1 sudu kecil serbuk cili. Okey, perasa dia garam dan gula, cili hijau dan cili merah, lada besar, timun dan lobak merah dan akhir sekali sedikit air cuka. Jom kita masak. Okey, korang masukkan je bahan-bahan tumis tadi. Gunakan api yang perlahan sebab takut nanti biji sawi tu hangit pula. Okey. Korang kacau, tumis sehingga naik bau. Lepas tu masukkan serbuk cili dan lada tadi. Okey. Ni campak-campak je. Mudah je nak buat dia. Okey, kacau. Kemudian masukkan air. Kak Long masukkan dalam 1 cawan macam tu. Okey. Kacau sampai mendidih. Lepas tu masukkan timun, lobak merah dan lada besar tadi. Okey, ni tak payah lama-lama tau. Lepas tu masukkan garam, gula dan cuka. Kacau sekejap. Dah boleh tutup api. Okey, sekarang kita dah ready nak hidangkan. Nasi Kak Long dah siap keluarkan dari periuk. Tengok kejadian dia. Sedapnya bau. Hidangkan semua lauk yang dah kita masak tadi. Kari, dalca. Yang satu lagi ni wajib ada kalau Kak Long makan nasi biryani. Nama dia raita.
Yang ni kena sejuk baru layan. Okey, untuk pelengkap dia kena ada peperem. Nasi biryani gam ayam Kak Long dah siap. Bolehlah buat menu untuk berbuka puasa dan juadah hari raya. Jangan lupa cuba tau. Bye. Assalamualaikum.